next question. Kesihatan rohani dengan kesihatan jasmani. The questions are interlinked lah in a way or another. But how is these two connected? What's the connection? Ini simple je. Nabi dah pernah ingatkan kita, al-aqlu salim fi jismi salim. Minda yang sihat, dan bila Rasul kata al-aql, akal ni adalah satu, dia bukan akal saja, dia bukan minda saja, tapi akal ni adalah the whole process of everything, your decision making, your choices in life, what you do for a living will only be healthy if you are in a healthy body. Jismi salim, your physical psyche, your physical self is in a good, you are in a good embodiment. Now bila Nabi kata physical, bukan kata kita nak kena ada six pack dan sebagainya. Again, I'm saying that health doesn't mean that you nak kena jadi sado sacok, you nak kena ada six pack dan sebagainya. But health is more about eliminating the diseases, the illnesses, whether those are medically linked ataupun spiritually linked. Kerana the disease of food ataupun masalah permakanan ni, dia datang dua masalah. Orang selalu nampak permasalahan daripada segi medical. Dalam segi agama, permasalahan makanan juga terjatuh kepada struktur spiritual dan religi juga. Macam tadi kita katakan, macam mana makanan yang tak halal ataupun tak berkat boleh affect diri kita. Sama juga makanan berlebihan juga bukan sekadar affect kita punya health, tapi kita punya spiritual state juga. So Nabi SAW mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim. It's a very straightforward statement to remind us that dia ada hubungan. Kita nak ada mutu dalam ibadah dan spiritual kita. Kita nak kena pastikan bahawa kita punya physical self, embodiment kita ni dalam keadaan yang baik. Artinya, jikalau kita ni sakit, adakah dia akan menjejas ibadah kita? One of the things that I used to have on and sering selalu dapat lah, saya ni ada gout. So bila kena gout, dia jadi oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So bila kena oh my god, ni nak semayang pun susah. Tak boleh semayang macam biasa, semayang atas kerusi dan sebagainya. Tak ada salah dalam mata agama. Tapi siapa yang datangkan sakit tu? Allah Ustaz. Tak. Siapa? Memanglah semua datang daripada Allah SWT. Tapi siapa yang jentik-jentik menyebabkan? Asbab dia apa? You tak jaga makan. Bila you tak jaga makan, it affect your body, dia affect your mutu solat juga. And dia bukan sekadar makanan tau. Dia cakap, Allah makanan je. No. Even to the extent of, ni ada orang tanya, Ustaz, X Games ataupun games yang extreme sports ni, halal tak? Ada ulama kata tak boleh. Kerana apa? Kerana dia punya bahaya dia tu nampak sangat. Kita membahayakan diri. You're putting darurat on yourself. To the extent that dia bukan dah fardu kifayah lah. Macam doktor, tak ada doktor, satu orang jadi doktor pun jadilah. Satu orang jadi ustaz pun jadilah. X Games tak perlu fardu kifayah. Kalau boleh tak payahlah, tak ada orang lain buat ke, jangan buat. Dalam ni, dia bukan orang Islam je, manusia, tak payahlah main X Games. Kerana it's too extreme. Even to the extent ada ulama membahaskan, dia haram, tak boleh. Dia ada different opinions lah. I'm not saying that X Games tak boleh, cuma pandai jaga diri lah. Cuma I would say that certain traditionalist ulama will say that it's not right, tak boleh. Kerana dia punya darurat dia terlalu banyak. So kenapa? Kerana kalau dia jatuh sakit, kalau dia terkena accident dan sebagainya, akan menjejaskan bukan dia saja, orang sekelilingnya. Dan ibadah dia juga. Dia nak sembahyang macam mana? Solat macam mana? Dah you nak kena, dah macam-macam soalan datang. Kalau tangan saya berbalut, nak ambil wuduk macam mana? Kan datang masalah. So jangan menimbulkan masalah. That's the whole idea. Kenapa Nabi kata to the further extent al-aqlu salim fi jismi salim. It's not just about makan, it's not about exercise. It's about everything holistic. Kerana kehidupan Islam sebagai seorang Muslim, dia berhubung kait dengan semua benda. It's not just a religion. It is the way of life. The way you interact dan sebagainya. Kalau kita makan kenyang sangat, you nak layan orang, you boleh layan orang tak? Mengah kan? Terus lagi ni dah Ustaz. Kisah gini Dah mata dah stone dah. Mata dah stone. Ada orang kata mata nazak. Allah kan? Semayang kenyang pun lain. Kerana bila kita semayang, bila kita takbir tu dalam Allahu Akbar kan, orang kalau dah kenyang semayang lain. Allah. Dah lain lah. Kan? Dah lain. Jadi dia punya whole experience will be different. So that's the whole idea that dia hubungan dia antara kesihatan fizikal berhubung kait dengan al-aqal ataupun bukan sekadar minda saja, tapi religious as well. It will affect
your thinking. There's a saying that goes, to get to a man's heart, go through the stomach. Yes. Benar tak? That's why business dealing dan sebagainya, there's a significant meaning. Kalau ada orang kata, let's meet up for breakfast, let's meet up for lunch, let's meet up for dinner. Dinner tu pinnacle lah. Yeah. Breakfast ni selalu to introduce an idea. Lunch discussion, dinner kamking ho. Dah close the deal. So kenapa? Kerana overfood, people will be diboy-boy dengan makanan. Oh sedap, thank you lah. Distraction. So, and that's why Syekh Hamzah Yusof katakan, those are the evil inroads to the heart, which is the stomach. Kerana it plays with you your ability to think properly and to make proper decisions in life. No more meetings over food. Tapi tak salah. Nabi pun, sebab tu kita tak boleh nak salahkan semua benda. In fact, selalu mak-mak kita kalau cakap makan jangan berbual, betul tak? Bila makan jangan berbual, kan? Nabi pula different. Nabi ni akan tegur sahabat yang tak berbual waktu makan. Kalau the way of method of Nabi punya makan is Nabi will spend most of the time engaging with the sahabat. Lama lah nak makan tu. Taklah lama mana. Cuma kerana bila Nabi berbual, orang lain akan makan. So bila orang lain berbual, Nabi akan dengar dan Nabi akan makan. To engage. Jangan leave a table tu kosong daripada perbincangan perbualan. In fact, it's good. Tapi you jangan manipulate lah. Dan sebagainya kan. Tapi people use food to be manipulative. Yeah. Kan? So food should be celebrated, not manipulated. So it should be enjoyed, not indulged. Yeah. So that's the whole idea of sunnah Nabi SAW. Simple saja. Yeah. Sunnah Nabi ni simple. Jaga diri, jaga makan, jaga semua benda. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga Allah dalam setiap perbuatan kita, maka kata Rasul, ya Allah yahfazka. Allah akan jaga kamu. So tu yang kita nak lah. Soalan yang terakhir ni, tips atau as you have made that decision to change and be where you are today, and even the journey is still ongoing, ada tak life hacks dari Ustaz yang mungkin Ustaz praktikkan lah untuk menjaga kesihatan? Banyak ada. So number one is mind over matter. Kan, sedap tu subjektif. Semua benda sedap dalam kehidupan. Tapi mak saya selalu pesan lah. Dia kata, tak senang jadi senang, tak susah jadi susah. Tak senang jadi senang, tak susah jadi susah. Artinya kalau kita nak senang dalam gaya kehidupan kita, dalam artinya sihat, tak senang, susah. You need to sacrifice a lot of things. Lagi-lagi kita pernah experience benda yang sedap. So bila kita dah biasa makan putri salad, tiba-tiba tukar jadi salad je, problem dia. Kita dah putri dah hilang. Ada lain. Dan kemudiannya kita dah biasa makan nasi, kemudian tukar kepada roti, chapati ke apa ke, lain, rasa lain. Dah biasa minum ada tu teh tarik, gula lebih dan sebagainya, katai ke apa ke, dia nak minum tanpa gula, lain. So the first part is mind over matter. Sacrifice is really important. You need to sacrifice. You need to tell yourself mentally that there's always a reason behind every single thing you do. Nak kena kuat semangat. Itu yang pertama. Nombor dua, do things with a reason. Do things for a reason. Orang kata, alah, nasihat ni diri kita, do this for yourself, jangan buat orang lain. Susah. You nak bilang pada orang yang besar, exercise lah, buat this for yourself. Dia takkan fikir untuk diri dia. Pasal selama ni dia hidup okey je. Kalau aku sakit pun tak susah dengan kau. Gitu jawapan dia kan. So I went through that before. So don't tell me to do this for myself. But I will know one day that my decision to change is because of someone else. So I did this because of my wife. It's because of my, insyaAllah, kalau Allah kurniakan anak, I want to do this for my child. I want to enjoy the time with my child tanpa sakit-sakit. Kan? Then I want to travel the world. So there's always a reason. I want to buy shirts of the Rex. I like to buy my apparels of the ni. Dulu I cakap dengan you, nak beli jersey bola, pening tau. I support a certain club. So I remember I had to go to UK. One of the reason I pergi UK, nak pergi stadium tu tengok match semua, nak beli jersey. Kadang jersey dia kat stadium dia je jual 5XL. So dia tak ship pun. So pergi sana belilah. So sana tu beli banyak 5XL ni baju. Ke 5XL lah. Semua beli. Baju goalkeeper 3 season semua beli. Pasal kat Singapore tak ada. You pergi La Vanita pun tak ada. Alamak, dah product placement. Kan? Tak ada. Kan? Western Corp, jangan harap lah. So daripada 5XL, 6XL, I managed to go down 2XL. Ada yang I pakai XL juga, yang cutting dia besar sikit. I dah happy dah. I am really excited.
Sebelum season start, baju semua dah belilah. Tak tahu bila nak pakai. Dah bazir pula kan, astagfirullahalazim. Cuma tidak. Maksudnya, kira kan I reward myself. Yes. Because I know that I look good for myself and for my wife. I look more sporty dan sebagainya. Itu yang kedua lah. So, always have a reason, aim. Nak buat apa. Reward yourself lah. You simpan duit. Macam, I ni I ada tabung. So, I will always know that kalau I spend my time beli bubble tea ke, carbonated drinks ke apa ke, what is the X amount of money? Masuk dalam tabung. So, what do I do is, I reward myself daripada duit tu, yang benda-benda yang akan make me happy. Whether it's related to car ke, my personal things lah, jam ke, baju ke. So, I reward myself from the extra money that I save from there. And it's a lot. Duit gula tu banyak. Duit gula banyak. Sugar tax. Sugar tax. Dan cukai gula ni banyak. So I was able to reward myself with that, with certain things lah. And I was happy with a certain time frame. And that's how you reward yourself. Then for me, because I was sharing about diet all the way kan, air putih, tukar ya, that is other things lah. Gantikan manis gula dengan manis buah. Gantikan manis gula, manis buah. Even kalau you nak suka, I suka buat cheesecake. So occasionally I do bake cheesecake lah apalah kan. So minimize the sugar. Kalau orang kata letak 2 gula, letak 1.5 cukup sudah. The cheese is already cheesy and sweet enough. And so minimize. Orang kata letak 1 sudu garam, letak setengah sudah. Tak payah letak pun tak apa. Then you taste. There's always ni kalau kena pakai garam, dia pakai Himalayan salt. Choose a better alternative. You need to drink, you dah gian nak minum yang manis, either infuse ataupun minum fruit juice yang you buat yourself, you press yourself dan sebagainya. There are a lot of tips. Then for me, especially yang mungkin Allah kasih kelebihan dalam badan dan sebagainya, kita tak boleh nak put a lot of force. You nak kena bertanggungjawab juga dalam your workouts. For me, I know I cannot run. I cannot sprint. Even if I can, kirakan technically Allah dah kasih contoh yang baik. Gajah, hippopotamus, rhinoceros, dia punya pick up speed memang laju. Tapi kalau cheetah boleh lari 10 km, dia lari 10 meter je. Kan? You jangan dapat gajah yang mengamuk. I pernah kena kat South Africa, pergi safari, gajah mengamuk. Kita pergi naik kereta, gajah kejar kita. Punyalah laju. Lagi sikit kena tusuk kereta belakang. So, jangan kata orang besar tak boleh lari. Boleh lari. Tapi jangan cuba kerana dia akan impact your kaki. So what I did was, I walk a lot. Then I do cardio with my cousin who's a trainer. Jarang juga lah. Cuma kadang-kadang, he just go through it. But what I do is, I pick up a habit of cycling. Kayuh basikal lah. Sikit-sikit tak apa. Orang besar ni, dia bukan tak boleh kayuh. Dia punggung sakit. Beli seat besar, beli seluar yang ada padding dan sebagainya. Letak cushion pun, letak sofa pun boleh lah. Kayuh je, yang penting kayuh. Kan? So, insyaAllah, kayuh sampai akhirat. Kayuh je. InsyaAllah tak ada masalah. So, you need to come up with activities yang fun. And then, kalau suka jalan, ni another tips lah. Kalau suka jalan, tapi you tak boleh nak envisage. Alah, penat lah Ustaz, jalan dekat park, dekat ni. Jalan kat shopping mall lah. Yang penting jalan lah. Jalan juga. Jalan pusing. Jangan naik eskalator, naik tangga pusing. Jangan penat juga. You're going to share weight. Kan? The most important is the calories burn. And of course, kita punya intake of makanan ni, calories input dengan output burn memang jauh beza lah. Satu hari kita boleh 1000 lebih. Output 400 je dah, mengah-mengah dah. Try to find a balance lah. Kan? Kita lower the intake amount of calories dan kita push ourselves to always break the barrier. Dapat break even pun okay lah. That means you are doing a good job. Hari-hari. The government have set a very simple punya standard. 10,000 steps per day. You tak payah nak buat 10,000 kalau susah sangat. At least dapat 5,000 tapi istiqamah. Itu yang penting. Remember, again, for me lah, at least for me, being healthy is not about being thin. Being healthy is not about shedding daripada 8XL jadi L ataupun M. It's about becoming happier. About becoming happier, becoming a better you. Becoming a more responsible you. You are not stopping yourself from enjoying the good food that Allah has given you. Tapi minimize and limit it. Ini semua melawan nafsu. Jadi bila kita able to look after our health, kita ni sebenarnya lawan syaitan. Kita lawan syaitan. Syaitan orang besar ni lain. Syaitan untuk orang besar, dia tak payah nak cakap banyak. Dia tak payah nak bisik pun. Dia kalau orang kurus, dia bisik. Makanlah. Makan sedap tau. Sedap. Kalau orang gemuk, orang besar, syaitan tengok. Baik boh. Baik boh. Okey boh macam tu. Setan memang bangga dia. Setan tak banyak cakap orang besar.
Itu ya. Jadi kita lawan kerja senang, dapat gaji besar, kau hajar betul. Jadi kita ni lawan setan. Jalan. Biar dia pula, alamak dia marketing team ni dah pening dah. Macam mana kita nak suruh beli kek ni? Tak nak boh, dah suruh dah boh macam-macam. Letak free, tak nak. Ni orang hebat ni. Ini iman dia kuat ni. So itu cara dia. Cara dia kita lawan setan. You know, fight your demons, fight your devils. And again, untuk orang yang Allah dah kasih nikmat yang makan banyak, mana segunung, dua gunung pun tak besar-besar. Jealous. Tak ada. Bukan. Nasihat. Be kinder to big people. Diorang bukan tak realize, diorang tahu. Cuma kasih semangat dengan cara yang lebih membina, membangun. Be kinder to them. Kerana sekarang ni bukan, orang besar ni dah bukan sekadar physical health problem tau. Slowly they're going towards mental health. Dan ini is a drastic one. Because physical health, you senang nak ubah. InsyaAllah lah. Mental health ada payah sikit. Ada susah sikit. Kerana the level of spirituality yang nak kena inject lebih tinggi. Tapi physical, insyaAllah dengan nasihat yang baik, dengan ajakan yang baik, motivation dan sebagainya, reward system lah apa, you think about it lah yourself lah. InsyaAllah boleh punya. If I can do it, slowly the rest of my friends boleh do it, Chef Bob can do it, then why not you? InsyaAllah boleh punya. Cuma susah sikit. Itulah setan dah besar sangat. Kan? Masalahnya setan overweight ke tak kita tak tahu. Kan? Tapi kita pula yang overweight, kita jadi mangsa. So quit the crap yang makan, kalau tak makan tak sihat, tak kuat. Dulu saya biasa kena lah, orang tua saya juga makan, kalau tak makan tak kuat. Masalahnya memang tak kuat pun kan, tak kuat angkat diri sendiri. Kan? So berpada-pada. So at the end of the day, a lot of tips lah. Cuma for me, if you ask me, simple aja. Mind over matter, you need to sacrifice. Nak kena sungguh kuat sikit, tak apa, buat sikit-sikit tak apa. Yang penting esok tambah. Jangan berkurangan. Hari ni jalan pergi bus stop pun tak apa, besok pergi bus stop sebelah, lusa bus stop sebelah, extend more. Naik tangga satu hari ni, naik lift rumah tingkat 19, naik satu tangga, tingkat 2 naik lift, boleh, no problem. Besok naik tingkat 3, naik tingkat 4, nanti satu hari insyaAllah sampai tingkat 19 tak naik lift pun. Pasal lift rosak, naik tangga je. So, cuba. InsyaAllah boleh. And I need to warn you, it's not going to be easy. Nak bakar lemak ni memang lemak dah banyak kan. Memang susah sangat. Tapi insyaAllah, dia akan menangis, dia akan rasa kecewa, akan rasa menyesal. Ingat Tuhan, ingat Allah. For me, one of the last tips, every single time I nak indulge in something. This is an honest story. Again, all the story honest lah. Cuma I'm giving you a closer insight of what I think. Yes. I always think about this. Kalau aku meninggal satu hari nanti, I live at a high story. Macam mana orang urusan jenazah nak buat mayat turun? Macam mana orang nak deliver my jenazah masuk dalam kubur? Kita nak, bila kita meninggal, orang celebrate kita. I don't want to die and pass away, orang menyumpah kita, berat betul lah adik ni. Kan? Even though banyaklah orang cakap, alamak dia ni jenazah arwahnya badan besar, tapi ringan macam feather. Ini semua benda-benda mistik ni susah. You can see for yourself, berat dan sebagainya kan. Maybe people sugarcoat. So I tak nak memberatkan amanah ataupun tugas orang yang nak deliver me to Allah SWT. So, and every single meat, every single morsel of our body ni akan dipertanggungjawabkan depan Allah. The more you have, the more yang akan dipertanggungjawabkan. I nak kurangkan lah kalau boleh. To the best of my ability. I won't go to size S ke M ke tak tahu. Cuma, I'm trying to be healthy, to be better, to look good for myself and my family and my wife especially. And kita dah ambil photoshoot pun. So, Alhamdulillah. So, Baru nak tanya tadi. Dah ambil ke? Tak dapat bukan Haji. Benda tak boleh share ambil. atas kapal ada. So that was a photo shoot. I paid someone to do a photo shoot. So that was an amazing thing lah. I did a betul romantic professional photo shoot. Kerana dulu nak ambil gambar macam tak cantik lah, tak lawa lah, flabby lah. I don't want. Then I have dark blemishes. Sekarang kalau you notice, I banyak pink. Mana dapat tinggi? Ini tips lain lah. Lain rancangan. Bukan gerak tapi gerik. Kan? Dulu I had black blemishes. Biasa kalau orang besar ni dia ada this pigmentation. Kan? Sugar ke apa ke. So you cut down your sugar. You want to look good, cut down your sugar. Cut down on your food intake. Lose some weight. Then InsyaAllah you akan jadi lebih happy.
Orang besar ni stres. So itu my tips, because I akan rasa takut ataupun rasa bersalah kalau orang bawa jenazah yang berat. And we have seen some of those, may Allah have mercy on them, from across the border kan, yang mungkin dah tak sempat nak berubah kaya, dia dah meninggal. Orang mempersendakan. I don't want that pain. I dah meninggal. I don't want that pain to be felt by my wife. I don't want that pain to be felt by my family members. Malu. So I want to do this for myself. Kalau benda lain, you nak pakai designer punya jeans ke, baju ke, ataupun nak beli daripada kedai Uniqlo ke apa kan, tak boleh, tak ada size, and there is no motivation, then fikir pasal kematian. That will help. That will help. Orang ada tak kisah, alah, I tak beli kat Uniqlo ke, tak beli dekat baju-baju H&M ke apa ke, I boleh hidup je selama ni, pergi tempah je lah. Kan? Alah, nampak selekeh ke apa ke, well, that is subjective. To me, I look good enough. Kan? Orang besar ni, dia ada je nak fight. Kan? Tapi kematian susah nak fight. So that is the truth. Kita ni mati menuju kepada Allah dan menuju ke lubang kubur. Macam mana nak masuk kubur? Takkan pakai traktor. So if there's nothing else to motivate you, motivate kematian. InsyaAllah, you will want to start somewhere. Thank you. Apa? Closing? Sebesar-besar saya pun tak adalah sampai nak menjangkau 100 adalah. Tapi tak pernah sampai all these insights yang seperti Ustaz katakan, fikir tentang kematian dan jenazah orang nak angkat. Itu memang ada level lah, pula ada level kesedaran. Terima kasih banyak. Ini ke makanan dia? Mentang-mentang salad. Sihat ni Ustaz, sihat. So kita akan teruskan dengan sesi makan dengan Ulazat.